Okay, maaf atas kesulitan tadi. Baiklah, saya akan mulakan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okay, pada malam ni kita akan mulakan interview, qualitative interview dengan sahabat saya iaitu Muhammad Adli tentang subjek UNGS 1301. Okey Adli, boleh perkenalkan diri sedikit kepada kami semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli bin Badrul Hisham, merupakan pelajar Politeknik Muazzam Shah. Saya juga kawan kepada Darwish daripada sekolah menengah lagi. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Adli. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada sesi interview kita. Yang pertama, soalan yang ditanya akan ditanya. Okey, soalannya bunyi macam ni Adli. Kalau dah belajar agama, cukup ke sampai kat situ je? Contohnya daripada kita sekolah rendah kan, kita belajar agama cukup sampai sekolah menengah, lepas tu kita terus stop. Ataupun kita perlu lagi cari kebenaran kat dunia ni, dan lagi dengan ilmu lain dan sebagainya. Silakan. Baik. Untuk menjawab soalan tu, saya rasa tak salah untuk menambah ilmu, pengetahuan. Lebih-lebih lagi kalau ilmu tu dapat kita mengenalkan Allah dengan lebih mendalam lagi. Sedangkan dalam ilmu astronomi berkenaan tentang galaksi, planet-planet dan sebagainya dapat memberi kesedaran kepada kita bahawa begitu agungnya ciptaan Allah SWT. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahan dan jawapan bagi soalan pertama tadi. Okey, kepada soalan kedua, Afif dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum saudara Ali. Waalaikumsalam. Okey, untuk soalan kedua, saya akan bagi pernyataan. Pernyataan dia berbunyi, sejahat mana pun kita, jangan tinggal solat. Apa pendapat Adli terhadap kenyataan tersebut? Baik, terima kasih saudara Afif. Pada pendapat saya, setiap manusia tu tiada yang sempurna, tak ada yang perfect. Semua ada kesilapan masing-masing. Tak semestinya kalau solat penuh ni waktu tu kita boleh kata aku ni dah baik dah. Tak semestinya begitu. Tapi kita kena tahu dan faham apa itu tujuan kita solat. Solat itu suruhan dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita solat, menjaga waktu solat, perbaiki perbuatan dan amalan kita, insyaAllah kita lebih dipelihara dan dilindungi dari perkara-perkara yang bawa pada kemungkaran dan kesesatan. Wallahualam. Terima kasih atas jawapan tersebut Adli. Okey, kita terus kepada soalan ketiga. Faris ya. Untuk soalan ketiga ni, adakah amalan-amalan dalam Islam ni dia menjadi sekadar ikutan dengan rutin harian je semata-mata? So maksudnya bukan lagi kewajipan. Baik, terima kasih saudara Faris. Untuk soalan tiga tadi, jika amal ibadah fardu kifayah atau fardu ain dan amalan-amalan lain tanpa tahu apa punca yang sekadar ikut yang buat je. Jadi kita ni sebagai hamba kepada Allah yang Esa perlu tahu tujuan kita atas dunia ni mengabdikan diri kepada Allah. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dan sangat penting untuk kita mengetahui apa yang kita buat, apa punca kita melakukannya, apa kelebihan dan manfaat dia. Ini dinamakan sebagai belajar ataupun mencari ilmu. Jadi Islam menuntut umatnya agar belajar supaya menjadi orang yang berilmu, supaya nanti tak adalah Islam ni akan mundur ataupun pergi jauh ataupun tersasar jauh. Jadi untuk perkara sebegini, sangatlah perlu untuk kita mencari ilmu tentang apa yang kita amalkan. Sebab asas agama ni sangatlah penting. Jadi zaman sekarang ni untuk mendapatkan ilmu tu mudah. Banyak cara dia melalui pelbagai cara, iaitu kalau sebagai seorang individu kita boleh buka phone, sekarang pun buka TikTok pun dah banyak video-video pasal agama, pasal ceramah apa semua. Buka IG pun sebegitu juga, YouTube pun sama. Lagi satu, kalau untuk orang-orang tua pun dia orang boleh buka majalah, surat khabar, ada berita-berita pasal isu-isu yang perlu ditengahkan, dan perbanyakkan hadir majlis agama, kuliah dan sebagainya. Untuk keluarga pula, ibu bapa perlu mengambil berat tentang perkara yang tentang agama pada anak dan jelaskannya kepada anak-anak diorang. Bagi masyarakat dan negara pula, perlulah banyak menganjurkan majlis-majlis ceramah yang berkenaan dengan isu-isu agama dan sebagainya. Itu saja. Baiklah, terima kasih atas pencerahan tersebut saudara Adli.
Okey, kita kepada soalan, dah kini soalan terakhir, soalan keempat ya. Apa tak apa. Nak teruskan terus pun boleh. Dan Syahid, boleh ditanya soalan Okey. keempat. Okey, soalan yang terakhir dia berkaitan isu negara lah. Aspek yang lebih luas lagi ya. Apakah pendapat Adli terhadap sistem pentadbiran Malaysia? Adakah ianya berteraskan tauhid? Ini Quran Sunnah. Itulah soalannya. Baik, terima kasih. Untuk sistem pentadbiran negara kita Malaysia, kita dulu pakai sistem Kesultanan Melayu. Tapi pada waktu dahulu, penjajah British datang dan bawa pentadbiran mereka ke dalam negara kita. Dan pada masa zaman sekarang ni, kuasa Islam tidak tumpu pada pemerintahan seperti dalam bahagian ekonomi, undang-undang dan sosial. Sekarang pun Malaysia hanya menggunakan nama negara Islam tapi tidak mengikuti negara Islam yang sepatutnya. Walaupun begitu, Malaysia merupakan negara yang bidang kaum dan agama yang mengamalkan demokrasi ke atas rakyatnya. Untuk menjawab soalan tersebut, saya rasa ianya tidak, kerana ada undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang yang lain, tapi masih lagi tidak dibenarkan di Malaysia ini. Macam contohnya arak, judi dan sebagainya. Hal ini dibenarkan kerana hanyalah atas dasar faktor ekonomi negara. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih sangat-sangat Saudara Ali. Tapi setelah kita dengar, beliau dah menjawab keempat-empat soalan tadi daripada pelbagai aspek. Walaupun kita tak minta lagi-lagi pada soalan 3, beliau telah mencerahkan daripada segi apa tu nak kata, daripada segi masyarakat, daripada segi sosial negara. Tapi Adli, minta izin lah. Aku ni sebenarnya ada lagi satu soalan yang macam kira soalan bonus lah, soalan terakhir untuk malam ni. Pada asal nak berempat, tapi ni macam terfikir juga nak tanya. Kan berdasarkan kepada soalan 24 tadi, kita cerita tentang pentadbiran kan? Tak ke Betul. macam soalan ni mungkin agak berat sikit kalau nak bunyi dia. Apabila macam kita tengok pentadbiran tu macam, yelah kita membenarkan judi, benarkan riba tu kan? Tak ke itu macam membuatkan secara tak langsung kerajaan kita ataupun kita sendiri menjadi syirik dalam perkara ni. Kita macam duakan Allah. Sebab kita patutnya kita ikut Quran Sunnah, tapi kita macam membenarkan juga perkara tu dalam masa yang sama, perkara yang haram. Jadi apa pendapat Adli tentang ni macam soalan, isu lah juga, lebih kurang isu. Baik. Bagi saya, pada pendapat saya, bila sebut tentang isu pentadbiran negara ni, ianya sepatut lebih tumpu kepada pemimpin. Kalau pemimpin tu buat perkara yang zalim atau haram seperti halalkan judi, halalkan arak dan sebagainya, kita sebagai orang Islam tak boleh terima dengan perkara tersebut. Kalau kita ada hak dan kuasa pun, kalau kita mampu menentang perkara tersebut, tapi sebaliknya kita tak mampu. Kalau para ulama sekarang ni pun mereka tak mampu menentang, tapi mereka menyebarkan perkara ni kepada semua orang. Dalam ceramah diorang, dalam kuliah diorang sebarkan perkara tersebut. Ada yang buat kempen dan sebagainya. Itu juga dikira sebagai menentang perkara tersebut dan menegakkan perkara yang benar. Selain itu, untuk tegakkan undang-undang Islam pada zaman sekarang ni adalah sangat sukar. Nak ubah dan pindah undang-undang dan akta-akta negara ni sangat sukar dan memakan masa. Sedangkan dalam parlimen terdapat beberapa orang yang menentang undang-undang Islam ini. Apa yang penting untuk kita sekarang ni adalah kita ikut apa yang betul dan mengelakkan perkara-perkara yang mungkar. Kebanyakan amalan yang baik pun perbuatan yang perlu dibuat. Dan akhir sekali tentang isu syirik tersebut, bagi saya selagi perkara tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ini memang baik untuk kita semua. Wallahualam. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudara Adli. Okey, korang nak tanya apa lagi ke? Faris, Cik Afif. Boleh. Dia soalan yang berkaitan jugalah dengan yang apa yang Adli ada bagi tahu tadi. Jadi kita kena prepare lah kan apa kita buat benda yang baik dan kita mencegah benda yang menyalahi inilah Islam kan. Jadi macam mana kita nak tahu satu benda tu yang bercanggah dengan Islam ataupun benda tu dia tak betul, dia tak benar. Macam mana kita nak identify benda tu?
Faham tak soalan? Maksudnya macam mana kita nak tahu perkara tu betul-betul salah ataupun perkara tu memang betul boleh bawa kita kepada kemungkaran? Itu maksudnya. Ya, maknanya benda tu tak betul lah. Contoh, kalau seorang ustaz tu dia menyampaikan dia punya pesanan, dia punya dakwah dia kan. Macam mana kita nak tahu benda tu betul-betul betul sebetul-betulnya ataupun mungkin ada kesalahan kan. Kita tak pasti. Oh, okey. Maksudnya kalau macam contohnya kan, okey, kita tahu yang merokok, isap vape tu haram. Okey, kita tahu benda tu kan. Tapi ada orang ramai buat lagi, ada orang pun still lagi buat benda tu. Tapi apa sebab dia orang buat benda tu? Mungkin kalau macam contohnya kan ada orang kata okey, dia sebab dia tagih, dia tak mampu nak buat, dia dah tak boleh nak buat apa. Kita kena ada usaha untuk berhenti benda tu. Sebab kita tahu benda tu haram. Benda tu memang salah. Dan satu lagi kalau nak bagi, kalau macam perkara tu kita rasa macam was-was, betul ke benda ni haram? Baik ke kalau kita tinggalkan hisap vape ni apa semua ni kan? Kalau boleh kita rujuklah pada orang yang lebih tahu, macam ustaz-ustaz ke, ataupun kita carilah dia punya hadis ke ataupun dia punya ayat Quran yang sesuai. Itu saja. Ya, faham. Ataupun apa tu kita kata? Berdasarkan jawapan saudara Ali tu, bertanya pada ahlinya kan senang kata. Ya betul, Okay. bertanya pada ahli yang betul. Faham. Alright, rasanya tu je lah kot. Dah cukup dah banyak dah ni soalan ni. Apa? 6 kan? Apa elok-elok nak 4, tiba 5, tiba 6. Astagfirullahaladzim. 2 bonus. 2 bonus je tak Bonus. tiba. Astagfirullah. Okay lah. Apa-apa pun, terima kasih Adli sebab sudi meluangkan Sama-sama. masa dengan kami untuk pada malam ni. Terima kasih sangat. Terima kasih, Ali. Rasanya setakat tu je lah kot. Terima kasih, Ali. Baik. Okay. Assalamualaikum semua. Kita boleh tutup majlis kita insyaAllah. Okay.